Okey, ilmu nahwu sikit saya share ni. Diharapkan lepas keluar ni ada semangat nak belajar bahasa Arab. Boleh? Cikgu Nazli boleh? Semangat kita nak ni Cikgu Roslat. Boleh? Kepentingan mempelajari ilmu nahwu. Pertama, apa tujuan nak belajar ni? Untuk memahami dua sumber agama Islam yang paling utama. Ia memerlukan dalil daripada Quran dan Sunnah. Tengok, jadi Quran dan Sunnah ni sumber utama kita. Dan daripada Quran Sunnah ni kita nak apa tujuan ni? Nak dalil lah. Amalan ni berdasarkan dalil. Nabi suruh buat ni, kita buat dan sebagainya, dalil. Tapi ingat, dalil saja tak cukup. Pertama dalil, amalan dalil kan. Dia ada satu lagi, nama dia apa? Dalalah. Dalalah ni apa? Cara faham dalil tu macam mana. Jadi apa masalah yang timbul bila manusia salah faham ni? Berapa masalah? Terdapat dalil yang sama, namun pemahaman dia beza. Antaranya sebab nahwu salah lah. Seperti perbezaan pandangan mazhab dalam masalah usul hukum fiqh pun dah gaduh habis lah, kan? Contohnya dalil wudu. Cuba tengok surah 5 ayat 6. Jadi qiraat Hafs yang kita baca dia arjulakum. Ni arju lakum dengan mempatahkan lam. Manakala qiraat lain baca arjulikum dengan kasrah lam. Cuba tengok surah 5 ayat 6. 5 ayat 6. Dia Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Boleh perhatikan idza qumtum ila solah, bila kamu bangun nak solat, Allah kata apa? Faghsilu wujuhakum. Basuh muka, bukan sapu basuh muka. Ighsal ni macam qasal ni basuh membasuh, bukannya sapu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum, dan juga tangan kamu, kedua tangan kamu. Ila al-marafiq, sampailah ke siku sini. Kemudian nampak tengok ni perkataan faghsilu wujuh bari patah wa aidi ya kum. Tengok belakang ni semua kum. Sebelum kum semua bari apa ni? Atas. Ni bari apa? Atas. Ila al-marafiq. Kemudian wamsahu, dan wamsah ni tak sama dengan irsal. Irsal tadi basuh, imsah sapu. Ni baru sapu, ambil air sapu je, bukan banyak air. Jadi, dan sapulah apa? Ruusi apa? Kepala-kepala kamu ni, kepala. Dia tak sebut rambut sebenarnya. Sebab itulah penangan wuduk tu sapu rambut ni. Bukan cukup 3 ni lah, tapi dalam mazhab adalah macam tu. Itu yang paling minimal 3 rambut ni kan. Tapi sebenarnya boleh buat seluruh kepala ni. Tapi bukannya air banyak macam mandi tu. Ambil air tu, renjis, sapu kepala. Sapu kepala itu. Kepala balik mana? Balik bawah. Okey, tadi wujud wajah dengan tangan balik apa? Menunjukkan wajah dengan tangan ni dibasuh. Sekarang ni yang sapu kepala bukan basuh, sapu je. Jangan basuh juga macam basuh tu, ambil air banyak. Sapu je. Tak payah banyak air. Jadi balik bawah bezanya. Kemudian wa arjulakum. Balik apa ni? Jadi dia balik atas, sebab tu lah pandangan ni lah. Ada yang baca balik bawah, ada yang baca balik atas. Qiraat beza. Kalau baca balik atas ni wa arjulakum ni kita semualah. Jadi menunjukkan apa dia? Kaki ni nak disapu ke nak dibasuh? Kaki ni nak disapu ke nak dibasuh? Kenapa basuh? Sebab baris atas. Baris atas ikut siapa? Ikut wajah dengan tangan. Tengok baris atas ni. Wujuhakum, aidiyakum, arjulakum. Dengan baris je. Tapi ada pandangan kaki sapu je. Sebab qiraat lain dibaca baris bawah sama dengan kepala kan sapu. Ruusi, arju, li. Itu jadi pandangan beza tu. Dia pandangan kaki tak payah basuh, kaki sapu je. Yang nak basuh apa? Kepala dengan muka dengan tangan.
rambut sapu, kaki sapu. Tapi kita kaki basuh, kita baca pada atas. Inilah penting belajar nahwu tu, faham kat situ. Nampak tak? Ini perbezaan bacaan tu dah jadi makna yang berbeza, pemahaman dalam amalan pun berbeza. Ya. Jiruh je. Jiruh. Maksudnya basuh ni kena gosok lah sikit. Dia resal ni, dia menggosok lah sikit. Jadi perangai kaki gosok, sapu je. Macam buat sapu rambut tadi, sapu je. Tapi kita tak lah, kita basuh, kan? Ni pentingnya belajar. Ni contoh satu kenapa pentingnya belajar bahasa Arab ni. Tapi kita nak faham Quran ni. Contoh Jadi kepentingan belajar ilmu nahwu. Yang kedua, kenapa kepentingan mempelajari ilmu nahwu? Kenapa? Kerana apa? Timbul banyak kesalahan dari golongan non-Arab. Dari sudut bacaan, disebabkan perubahan baris tu. Contoh kesalahan besar ni, surah At-Taubah surah 9 ayat 3. Dalam ayat ni Allah kata annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu wa rasuluhu. Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah berlepas diri daripada orang-orang beriman, orang-orang musyrik, dan ni mana? Dan Rasul juga berlepas diri daripada orang-orang musyrik sebenarnya. Dan Rasulnya juga berlepas diri daripada orang musyrik. Bila baca baris dhammah, kan, sama dengan bari'un ni, baris dhammah ni, ni mubtada' lah. Maka maknanya apa? Maksud dia kita faham Allah dan Rasul berlepas diri daripada orang musyrik. Okey. Tapi ada yang baca baris bawah. Memang ada baca baris bawah. Jadi bila baca baris bawah, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi, maksudnya apa? Allah berlepas diri daripada orang musyrik dan Allah juga berlepas diri daripada Rasul. Makna dia tu kesalahan dia besar ke kecil? Besar kecil? Besar kesalahan dia, dah salah pula dah. Orang musyrik dengan Rasul sama je. Allah, dua-dua Allah tak peduli. Boleh macam tu? Salah. Sebab apa salah? Baris dia salah. Jadi pentingnya kita hal ni, peristiwa ni berlaku sebenarnya zaman Umar Al-Khattab. Timbul benda ni dah. Jadi zaman Umar tu, yang mana sahabat ni hebat, dalam negeri pun tak ramai lagi, kan, pun berlaku kesalahan. Zaman kita lagilah nak faham dengan macam-macam lagi dah, kan. Semuanya ada tadwinul Quran menyelamatkan banyak keadaan. Apa dia tadwin? Ketika mana baris dah ditulis. Masa zaman ni tak ada baris. Macam mana dia orang salah? Apalah dia orang ni? Saya lagi pandai, saya baca elok je. Yelah, kamu ada baris, masa zaman ni tak ada baris. Faham Masa zaman ni belum lagi tadwin tu, belum proses baris Quran macam negeri kita sekarang. Jadi mudah dah. Yang seterusnya, kepentingan belajar ilmu nahwu ni, asalnya pelopor ilmu nahwu. Pelopor ilmu nahwu sendiri ialah Ali bin Abi Talib. Beliau mengarahkan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali untuk buat silibus nahwu. Jadi ilmu nahwu ni bukan ilmu yang orang kata macam ilmu terbaru ni, tak. Ini adalah termasuk bahagian agama kita. Siapa yang asaskan? Sahabat Nabi yang besar juga, Ali bin Abi Talib. Kita tengok. Jadi bermula dari asas ini, maka ilmu nahwu terus berkembang sehingga hari ini. Sayangnya kalau orang Islam tak minat langsung, sayang. Macam mana kamu boleh berminat benda lain sebab nak kaya? Yang ni tak kaya, sebab tu tak minat. Ini kaya dengan iman. Nak bagi kita kaya dengan iman. Mana lagi kaya iman ke kaya harta? Mana nak? Yalah, belajar masak dapat duit, belajar nahwu tak dapat apa, kan? Ini kita kena baiki benda ni, sebab orang suka belajar je, tapi bila bab ni dia tak nak. Sedangkan inilah yang kita kena tahu. Tak naklah sekadar kalau nak belajar je dengan ceramah, dengar macam-macam, kan, tahu macam-macam, tapi kita tetap sama je. Bila baca tak dapat apa-apa dengan Quran. Quran adalah bahasa. Jadi ringkasan peristiwa dia ketika Abu Aswad membuat laporan kepada Sayyidina Ali berkenaan dengan banyak kesalahan bahasa Arab yang tersebar di kalangan orang ramai, terutamanya ketika baca Quran. Lalu beliau pun mengambil sekeping kertas dan menulis di atasnya. Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia kata ayat lengkap itu terdiri daripada isim, fi'il dan harf. Jadi kita sebut isim, fi'il, harf, siapa yang mula? Sahabat lah. Jadi kita kena bangga lah ilmu ni nak belajar. Syok ni, bukan orang lain buat. Bukan ilmu keluar daripada barat. Yang barat punya kan pun nak belajar sungguh pula. Bukan yang salah, tak salah. Tapi yang ni kita punya khazanah, kenapa tak nak belajar?
Kan Haji Din kan? Haji Din dulu belajar i'rab lah. Kena semangat balik datang balik lepas ni kita buat kelas sarah pula ni. Kenapa saya cakap macam ni? Saya sentuh ni. Ya, ramai suka nak belajar tadabbur kan? Ya. Tapi bila kita buka jom belajar nahwu, belajar ni, sebab itulah untuk mencerna tadabbur tu. Tak nak pula, rugi lah. Tak dapat. Nanti dia belajar, ustaz mati dia tak ganti apa-apa dah. Sedangkan alat dia nahwu saraf. Faham? Supaya kita boleh independen dalam benda tu. Penyakit kita sebenarnya, apa masalah penyakit umat kita? Sebab tak ada ilmu alat tu je. Senang kena tipu je. Itu je punca utama sebenarnya. Kena belajar. Saya sarankan kita kena belajar. Sebab tu saya tak nak tadabbur panjang-panjang. Yalah boleh lah, saya boleh bagi banyak info. Banyak hadis saya boleh bagi. Kan? Suka dengar je, tapi tengok apa berat juga kan. Tapi kalau keluar dalam keadaan nahwu dan saraf pun masih tak ada kesedaran nak belajar, rugilah. Itulah maksud dia. Cikgu Nazi nampak boleh kerut je cikgu. Cikgu Rozilah dia punya ni. Jadi kata Ali, isim, fi'il, huruf isim ialah bermaksud kata nama, fi'il perbuatan yang mempunyai nama, sedangkan huruf ialah tidak memberi makna isim dan tidak juga fi'il. Kemudian beliau berkata kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, inilah kalimah ni dah jadi asas kepada nama dia ilmu ini, nama ilmu nahwu. Sebab kata-kata Ali dia kata apa? Unhu hadzan nahwu. Dia tulis kerangka nahwu tu, isim, fi'il semua dia bagi kat Abu Aswad. Lepas tu dia tulis kat bawah tu, ikut yang ni. Unhu hadzan nahwu tu ikut yang ni. Itulah maksud dia. Berikutlah contoh ni. Maka dari peristiwa itu bermulalah ilmu nahwu. Ya, memang susah, tapi ingat ini besar pahalanya kita belajar sebab nak faham ayat-ayat Allah. Tak ada. Faham ayat-ayat Allah, dia sangat-sangat bermakna. Kita kena usahakan. Boleh Umar, mana Umar? Okay, semua jangan tinggal ni, jangan tinggal. Lagi-lagi orang muda ni, jangan tinggal. Baik, apa itu ta'rif nahwu dan i'rab? Ringkasnya, dia ada nahwu, ada i'rab. Yang kita nak buat nanti i'rab Quran. Dapat ke latihan tu? Dapat kan? Dapat kan? Tak apa, sabar dulu. Cikgu Bedah tak ada ni. Cikgu Bedah tak ada kan? Itulah dia kata, dia kata dia nak buat latihan tu. Tak apalah kan? Saya bagi info-info ni lagi. Ta'rif nahwu dan i'rab. Apa beza dia? Nahwu dari segi bahasa dia, nahwu maksud dia apa? Misal ataupun contoh. An-nahwu al-misal. Nahwu tu maknanya misalan, contoh. Sebab itulah bila belajar nahwu, kita takkan boleh faham teori je. Kena buat latihan, kena bagi contoh kan kadang-kadang kan. Kalau tidak tak faham. Memang boleh dah, tapi macam nak buat? Kena aplikasi. Sebab tu saya kena buat yang tu. Pertama, dari segi istilah, ilmu nahwu ialah ilmu bagi menentukan fungsi kalimah dalam sebuah ayat. Fungsi kalimah. Semalam kita dah tahu sikit mubtada, khabar tu. Fungsi penting tu. Yang kedua, i'rab. Apa pula i'rab? I'rab ni adalah bahagian daripada nahwu tu lah. Proses nak pandai nahwu kena i'rab. Sebab tu kita kena i'rab Quran. Apa itu i'rab dari segi bahasa? I'rab ni nak menampakkan, nak zahirkan, nak tonjolkan siapa dia ni. Profil. Dia ni siapa? Cikgu Roslan. Jom kita i'rab Cikgu Roslan. Apa dia? Cikgu Roslan dulu guru sekolah mana? Kena tahulah tu. Rumah dia kat mana? Orang rumah dia siapa? Dah zahirkan dia siapa. Fungsi i'rab nak zahirkan kalimah tu apa. Lepas tu kita kena tahu isim apa, fi'il apa semua. Itulah i'rab. Fungsi dia macam kita orang Haji dulu kerja apa ni? Haji Din. Haji Din biasa dulu. Haji Din dulu i'rab apa? I'rab pokok balak. Ada pernah tunjuk saya buku kajian dia apa ni? Daun tu nampak sama. Pusik bawah apa? Berbulu kan lain nampak bentuk sama. Tapi ni daun balak apa? Apa? Contohnya? Meranti tembaga, meranti ini, meranti itu. Haji Din dia zahirkan segala perincian daun tu, dia tahu. Kita sekarang nak zahirkan segala perincian apa? Kalam Allah yang mulia ni, apa fungsi dia? Kita nak faham. Dan kita sangat jelas siapa Allah, sangat jelas nanti dalam Quran. Apa yang Allah nakkan, nikmat besar. Nikmat besar ni saya boleh cakap je. Nak rasa kena belajar juga macam yang saya belajar juga, sama je. Jadi menzahirkan, fungsi i'rab nak menzahirkan, menampakkan tadi ni. Kita baru tahu ni je secara permukaan. Sekarang ni bila i'rab kita nak timbulkan dia. Apa istilah? Dari segi istilah, ilmu untuk mengenal pasti perubahan baris akhir setiap kalimah. Sebab itulah semalam kita belajar tanzilun.
kan? Dhammah tu, baris akhir tu rupanya dia punya punca kepada terjalinnya di antara satu kalimah dengan kalimah yang lain. Jadi itulah ilmu i'rab Quran. Kita akan pergi i'rab ni kalimah ayat yang kita sempat Dan seterusnya 4 langkah i'rab Quran. Ringkas yang ni. Inilah kita punya asas. Kita semua berpijak dekat sini je nak i'rab nanti. Pertama, jenis kalimah. Apa jenis kalimah? Ada berapa? 3. Isim, fi'il, harf. Kedua, kedudukan kalimah. Jadi kedudukan kalimah ni ada 4 je. Cuba sebut. Marfu', mansub, majrur, majzum. Ni 4 je. Tengok ni. Jadi isim kedudukan dia marfu', mansub, majrur, fi'il yang merah ni. Marfu', mansub dan majzum. Fi'il tak ada majrur Nampak line ni merah pergi sini. Ini dari segi dia punya posisi atau kedudukan dia. Jadi step pertama ni i'rab nanti kita step dia pertama yang ni kita bincang, kedua yang ni, dan yang ketiga tanda baris dia. Harakat baris akhir tu, contohnya Ar-Rahim tu kan. Ni tanda baris ni yang ni lah. Tadi kita baca tanzilu minar rahman ni. Tengok Ar-Rahman kenapa tu pada bawah? Minar Ar-Rahman ni kan, baris bawah. Ni tanda baris je ni. Jadi dah kita tengok kat sini dah semua i'rab. Dan tanda baris dia kita nak tengok dhammah ke, fathah ke, kasrah ke, sukun, mana satu baris akhir dia. Ya. Tanda tu kita baca panjang je. Panjang pendek tu makna. Dia impak kepada makna kalimah. Boleh. Panjang pendek boleh lari makna. Pentinglah. Itu dari sudut lain. Dia bukan i'rab. I'rab ni baris je, baris tu. Dia i'rab ni iaitu fungsi kalimah ni kepada kalimah lain. Tapi bila baca panjang tu, makna kalimah tu sendiri, badan dia tu sendiri, makna dia salah. Beza i'rab ni struktur ayat ayat. Ali makan nasi. Itu ayat tu, kalau kita buang makan nasi tu Ali saya tak faham kan? Ali. Kalau kita potong Ali, potong nasi, makan je pun tak faham juga. Kena gabung baru nampak. Tapi apa peranan antara tiga tu? Ali apa? Ali ni sebagai apa? Subjek dia. Predikat dia mana? Makan dengan nasi. Tapi makan tu sendiri sebagai perbuatan. Nasi itu sebagai objek kena buat. Jadi predikat ni ada banyak. Predikat tu, makan nasi tu predikat dua-dua. Tapi predikat tu sendiri fungsi dia sebagai perbuatan. Nasi tu sebagai objek. Tapi bahasa Melayu dia tak ada tanda. Bahasa Arab tanda dia baris tu lah. Bahasa Arab ada daripada diakritik, ada baris. Lagi advance. Dia jauh daripada advance daripada bahasa kita. Dia advance lain. Dan dia tak terhad kita segitu je. Dia boleh pergi lagi dalam. Sebab tu kita kena belajar baris tu. Jadi kita sekarang bila belajar ni, kita baca Quran, kita kata a'udzu, nampak? Baris domah kan? Billahi baris bawah. Minasyaitonir rajim. Sekarang ni kepala kita dah fokus kat baris-baris akhir tu je. Itulah i'rab. Dia dah cakna benda tu dah. Tapi nak kena buat lah. Buat latihan lah nanti. Itulah. Baris akhir tu penting lah. Yang keempat barulah kepada dia punya fungsi dia, ada sebab atau fungsi dia. Sebab marfu ada 7, sebab mansub ada 13, sebab majrur ada 3, sebab majzum ada 3. Yang ni nanti kita akan telusuri dia sedikit demi sedikit. Mana yang dapat je, bukan yang ni, sikit-sikit je. InsyaAllah dah ada kesan sedikit kot. Kita harapkan bolehlah nampak sesuatu. Saya harap macam itulah semua.